Okey, baik, maafkan saya, ada berlaku sedikit kesilapan teknikal. Dan cuaca yang panas ini, maka device pun telah pun panas. Dan secara langsung itu telah pun yang pertama tadi telah terhenti dengan sendirinya. Jadi tak mengapa, masih lagi dalam mengalami masalah teknikal tadi. Tidak ada sebarang gol yang dilakukan ataupun serangan-serangan. Baik, satu sepakan penjuru yang dilakukan, tandukan oleh Ijat. Terus keluar daripada kawasan permainan. Satu tandungan cantik sebenarnya yang dilakukan. Adil memberikan water break. Ini bermakna 20 minit masa permainan telah pun berlangsung. Jadi untuk keputusan semasa ketika ini, perlawanan akhir Tumpat dan juga Kota Baru masih lagi berkeputusannya 0-0. Okey, bukan water break maafkan saya. Azan asar Kita berikan laluan azan asar terlebih dahulu. Baik, pengadil telah mula kembali meniupkan whistle memanggil kedua-dua pemain pasukan untuk masuk semula ke dalam padang.
meneruskan permainan yang tertangguh bagi memberikan laluan azan asar sebentar tadi. Baik, kedudukan bola ketika ini, sepakan gol daripada Tumpak. Rendah, pendek saja main dengan pertahanan. Diberikan ke cuba masuk dari sebelah kiri, dipintasi di situ oleh Ucok. Namun berjaya dikawal kembali oleh pemain pertahanan yang melakukan rembatan terus ke dalam kotak penalti Kota Baru dan dikeluarkan oleh penjaga gol Safwan. Lontaran ke dalam oleh Tumpat. Sekali lagi dikeluarkan oleh Ucok. Di seberang sana. Lontaran jauh yang dilakukan. Sayang pemain nombor 14 gagal mengawal bola tersebut. Oleh ketika ini oleh Poknik. Melakukan hantaran kepada pemain jersey nombor 13. Kawalan ketika ini oleh 19. Membuatkan satu through kepada Ijat. Jersey nombor 11. Cuba untuk memintas pemain veteran pertahanan nombor 5. Namun tidak berjaya. Adha veteran cukup cemerlang daripada game semalam lagi. Separuh akhir beliau walaupun veteran namun cemerlang untuk mengekang setiap asakan serangan yang dilakukan oleh pasukan lawan. Baik, kawalan ketika ini ke belakang mencari Poknik. Sekali lagi mara ke sebelah kiri. One-two yang dilakukan, satu cross tinggi mencari rakan di dalam kotak penalti, berjaya ditangkap kemas oleh Salmizi yang bijak membaca lambungan bola itu. Terus melakukan sepakan mencari penyerang nombor 9. Namun pertahanan terlebih dahulu berjaya mengawal keadaan, mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Namun Tumpat berjaya kembali mengambil bola tersebut. Okey. Ketika ini Ijat, kawalan laju pemain ini masuk dari sebelah kanan. Kembali semula kepada Haikal. Cuba bermain 1-2. Namun bola hantaran yang dilakukan oleh pemain nombor 23 seperti tadi, yang ingin cuba mencari kembali Haikal. Cuba menebuk pertahanan dari bahagian tengah. Tidak berjaya dan dikeluarkan oleh pemain pertahanan nombor 5 Adha. Kawalan ketika ini oleh Ucok di sebelah kanan. 1-2 yang dilakukan. Tidak berjaya. Satu try yang dilakukan oleh pertahanan kiri. Tidak tepat ke sasaran. Terus ke sebelah kiri, tiang gol Tumpat. Sepakan gol yang akan diambil oleh pemain berjersey nombor 3. Satu tendangan rendah yang dilakukan, dikeluarkan dengan baik oleh pemain pertahanan nombor 5. Okey. Poknik mengambil keputusan tidak mahu mengawal bola itu kerana pemain nombor 9 telah pun hampir dekat dengannya. Bagi mengelakkan sebarang body contact maupun kecederaan, beliau mengambil keputusan untuk mengeluarkan bola tersebut. Lontaran ke dalam oleh Daniel. Cuba mencari pemain penyerang nombor 9, tidak berjaya. Kembali kepada Ijat. Pemain nombor 12 pertahanan. Maka hantaran ke depan. Dapat pula kepada Ijat. Masuk.
sedikit kekasaran yang dilakukan oleh Adha ke atas Ijat. Bentesan kaki yang dilakukan telah menjatuhkan Ijat dan akhirnya pengadil memberikan sepakan percuma lebih kurang 15 meter daripada gawang gol Tumpat. Sepakan yang akan diambil oleh pemain nombor 11 Izzat Kamil. Pemain berkaki kanan akan cuba melakukan, saya rasa akan melakukan cubaan terus. Satu try yang dilakukan oleh Ijat mudah ditumbuk oleh Salmizi. Oleh Ucup ketika ini cuba membuat hantaran kepada rakannya namun tidak berjaya. Dihalang oleh pemain pertahanan Tumpat, mengeluarkan bola dari kawasan bahaya, namun kawalan bola kembali semula kepada Kota Baru. Ucup menghantar kepada Haikal yang telah pun berada pada kedudukan offside. Satu sepakan pantas diambil oleh Tumpat. Cuba mencari Hazwan namun berjaya dipintas di situ oleh pemain pertahanan nombor 12. Lontaran ke dalam untuk Tumpat. Kawalan yang kurang baik oleh Hazwan sebentar tadi memberikan lontaran ke dalam semula untuk Kota Baru yang diambil oleh Ucup. Mencari pemain jersey nombor 3. Satu tekanan pressure yang dilakukan oleh pertahanan untuk mengeluarkan kembali bola tersebut. Satu lontaran kepada Potnik, kapten. Terus mencari pemain nombor 19, dapat. Oh, sayang. Satu rembatan kaki kiri yang tinggi dalam keadaan body yang out balance sambil beliau berlari. Terus melakukan rembatan kaki kirinya yang akhirnya mengeluarkan bola tersebut dari kawasan permainan. Penjaga gol Tumpat Salmizi beraksi cemerlang di peringkat separuh akhir, berjaya menyelamatkan satu sepakan penalti. Miscommunication. Dua pemain Kota Baru, pemain jersey nombor 20 telah menolak pemain pertahanan nombor 12. Jadi kecederaan yang dialami, memanggil medik untuk memberikan rawatan. Ketika ini jam telah pun hampir pukul 5 petang dan keadaan cuaca juga telah pun semakin redup. Kalau tadi pukul 3.30 tu panas, memang panas. Jadi sekarang hampir pukul 5 ni keadaan cuaca pun alhamdulillah semakin redup, berangin. Jadi kita mengharapkan kedua-dua pasukan akan memberikan satu persembahan yang terbaik untuk penonton-penonton, tidak kira yang berada di padang MRSM ini ataupun yang berada secara langsung menerusi live Facebook ini. Satu cross yang dilakukan oleh pemain nombor 19, cuba mencari Haikal di hadapan namun tidak berjaya. Kawalan ketika ini oleh Hazwan berjaya dikeluarkan, namun pengadil terlebih dahulu mengesan pemain berjersey nombor 16 Ucup
yang telah menggunakan tangannya untuk mengawal bola tersebut. Namun Ucup mendakwa beliau hanya menggunakan bahu. Namun view pengadil adalah menggunakan tangan. Jadi sepakan percuma yang diberikan kepada tumpat yang akan diambil oleh pemain nombor 13 Hazwan Zulkifli. Saya rasa satu tendangan terus yang akan dilakukan oleh beliau. Kalau tengok kepada kedudukannya, memang bukan nak hantar kepada rakan lah. Satu tendangan terus. Jarak lebih kurang 25 meter daripada gol Kota Baru. Satu rembatan yang dilakukan ditepis keluar oleh penjaga gol Safwan. Kawalan kembali semula kepada tumpat. Cantik. Berjaya dikeluarkan oleh Haikal. Jersey nombor 9 bertemu nombor 9. Jauh Haikal turun daripada penyerang striker sampai ke bawah. Memang boleh katakan fit lah Haikal ni. Satu lontaran yang dilakukan dikeluarkan oleh pemain jersey nombor 7. Kawalan ketika ini oleh Ijat. Laju pemain ini masuk ke dalam. Dapat semula. Masuk. Lepas. Terus kepada. Ya, satu gol yang dilakukan oleh Haikal nomor 9. Gerakan solo yang dilakukan oleh Ijat. Secara sendirian masuk melepasi beberapa orang pemain pertahanan tumpat. Masuk ke dalam kotak penalti yang kemudiannya melakukan hantaran rendah ke sebelah kiri. Mencari Haikal yang kemudiannya mudah mengawal bola tersebut dan menolaknya ke dalam gol tumpat. Jadi kedudukan semasa ketika ini Kota Baru 1, Tumpat 0. Baik, sepakan percuma yang diberikan oleh pengadil kepada tumpat. Yang akan diambil oleh Hazwan. Sekali lagi cubaan terus yang akan dilakukan oleh beliau. Terus melepasi tiang gol Kota Baru. Mencari tiang gol rugby nampaknya. Walaupun sebenarnya beliau merupakan pemain rugby, tapi dalam perlawanan bola ni janganlah pula cari tiang gol rugby. Baik, kawalan ketika ini untuk Ponik. Kembali semula kepada pertahanan nombor 7. Dipintas di situ. Tidak berjaya. Cuba dipintas oleh Hazwan. Seorang pemain yang laju dan juga mempunyai stamina yang cukup baik. Kawalan ketika ini kembali kepada Kota Baru. Potnik menghantar kepada pemain nombor 3. Cuba bermain di sebelah kiri. Cuba masuk dari sebelah kiri. Satu through yang dilakukan mencari Ijat. Laju. Penjaga gol lewat keluar. Namun masih lagi berjaya untuk mengekang kemarahan Ijat daripada melakukan sedikit saja tendangan. Terselamat untuk kali yang kedua. Satu tandukan challenge ball yang baik dilakukan oleh pemain nombor 12. Lontaran ke dalam untuk tumpat. Sekali lagi, seorang pemain tumpat
mengalami kecederaan. Ini adalah Ijat yang melakukan assist sebentar tadi. Good signal yang diberikan. Telah hantarannya, gerakannya telah pun membuka ruang untuk Haikal menjaringkan gol pembukaan bagi pasukan Kota Baru. Seorang pemain pertahanan Tumpat ketika ini mendapatkan rawatan. Rasa pertukaran yang dilakukan oleh Tumpat memasukkan pemain pertahanan di sebelah kanan. Cubaan masuk oleh pemain nombor 3 dapat kepada nombor 20 Verandi. Cuba untuk melakukan, okey, masih lagi dalam kawalan. Walaupun diasah oleh Adha nombor 5. Namun pertahanan berjaya mengeluarkan bola tersebut dari kawasan permainan. Lontaran ke dalam untuk Kota Baru. Balingan yang tidak betul dilakukan oleh pemain nombor 12. Ada satu foul yang diberikan oleh pengadil. Lontaran ke dalam pula untuk Tumpat. Satu tolakan yang dilakukan namun pengadil meneruskan permainan. Cantik kawalan di bahagian pertahanan Kota Baru. Berjaya dikawal oleh pemain nombor 12. Lincah pemain ini. Satu through yang dilakukan mencari pemain nombor 3. Cuba untuk memintas pemain pertahanan. 19 melakukan cross. Cantik tandukan Haikal. Walaupun beliau telah berjaya melompat tinggi untuk melakukan tandukan melepasi Daniel pertahanan, namun tandukan beliau jauh terkeluar dari kawasan permainan mencari bendera corner kick. Sekali lagi sepakan gol yang akan dilakukan oleh Salmizi. Sepakan yang pertama oleh beliau sendiri dalam permainan ini. Jauh. Dipintas di situ oleh pemain nombor 19 Kota Baru. Kawalan oleh Haikal ketika ini. Baik pemain veteran nombor 23 ini berjaya mengemudi barisan tengah. Sekali lagi kawalan oleh Poknik menghantar terus ke hadapan mencari Ijat. Laju pemain ini. Kawalan masih lagi pada Ijat. Hantar kepada nombor 19. Satu rembatan yang dilakukan. Namun mengenai kaki pemain pertahanan Tumpat. Yang seterusnya bola keluar daripada kawasan dan memberikan hanya sepakan penjuru untuk Kota Baru. Sepakan penjuru yang pertama dari sebelah kiri. Terus mencari rakan dalam kotak penalti, ditanduk di situ oleh Ijat. Namun tandukannya, bola itu terlalu tinggi dan tandukan beliau terus ke bahagian belakang dan keluar dari kawasan permainan. Sepakan gol untuk Tumpat sekali lagi.
satu tendangan yang dilakukan. Terus mencari pemain di bahagian tengah. Clearance yang dilakukan oleh Ucup, namun berjaya dikawal oleh pemain nombor 19. Kembali semula kepada pemain nombor 19. Poknik melakukan through kepada nombor 12, terus masuk ke dalam. Satu cross rendah yang dilakukan, berjaya ditahan di situ oleh pemain nombor 5, veteran Tumpat, dan akhirnya beliau telah mengeluarkan bola dari kawasan permainan. Cemerlang pemain ini, walaupun veteran kecil, namun beliau memberikan satu persembahan yang cukup baik. Lontaran ke dalam, mencari ijat ketika ini. Cuba masuk. Sekali lagi beliau cuba masuk, mengelecek dua pemain. Masuk ke dalam, ijat Kamil. Satu rembatan yang dilakukan, berjaya ditepis oleh Salmizi. Cemerlang Salmizi menangkis dua serangan berbahaya daripada Kota Baru. Sekali lagi crossing yang dilakukan, cemerlang beliau. Salmizi melakukan tangkapan crossing tersebut. Satu tendangan yang kurang baik dilakukan oleh beliau. Namun tak mengapa, kawalan masih lagi dalam pemain Tumpat, dan Ucup berjaya mengekang kemarahan Hazwan. Dia melakukan sliding untuk mengeluarkan bola dari kawasan permainan. Satu lontaran terus mencari rakan yang tidak berjaya. Kawalan ketika ini oleh Haikal. Laju pemain ini cuba mara seorang diri, memintas dua pemain pertahanan. Cantik, inilah peluangnya. Melakukan hantaran kepada Ijat. Lemah hantaran itu. Beliau telah berjaya bawa daripada kawasan pertahanan Kota Baru, terus menghampiri gol Tumpat. Namun hantaran yang ingin dilakukan kepada Ijat yang sedia menanti betul-betul di hadapan gol Tumpat lemah. Sekiranya beliau berjaya melakukan hantaran itu, saya yakin dan percaya Ijat mampu memberikan gol yang kedua untuk Kota Baru. Sepakan penjuru dilakukan oleh Potnik. Terus menyerang kotak. Tandukan clearance yang dilakukan oleh pemain pertahanan Tumpat. Kawalan yang kurang baik oleh Veron, berjersey nombor 20. Seorang lagi pemain Tumpat penjaga gol, Salmizi, mengalami kecederaan di bahagian paha kanannya. Seorang pemain Salmizi yang penuh dengan tipu hela, sama ada auta ataupun fakta, hanya dia lah yang boleh menjawabnya. Namun memang dalam keadaan cuaca begini, cuaca tadi panas, sememangnya satu stamina tinggi yang amat diperlukan oleh para pemain untuk bermain 90 minit di padang A yang boleh dikatakan sedikit kering lah. Namun kita mengharapkan Salmizi yang berasal cemerlang daripada peringkat kumpulan lagi sehinggalah ke perlawanan akhir ini dapat meneruskan perjuangannya 90 minit di atas padang ini untuk membantu pasukan Tumpat menentang Kota Baru. Satu clearance yang dilakukan oleh Verondi, terus dapat kepada dakapan Salmizi. Tendangan cantik yang dilakukan jauh. Namun pemain pertahanan nombor 7 berjaya mengawal bola.
Cantik kawalan yang dilakukan oleh pemain nombor 19. Cuba menghantar terus kepada Haikal. Mencari Haikal di sebelah kanan. Satu body contact yang baik dilakukan oleh Daniel. Melambung Haikal. Namun pengadil memberikan advantage dan meneruskan permainan. Cemerlang Daniel di sebelah kiri mengekang kemarahan Haikal. Sekali lagi kawalan ketika ini oleh Ijat. Cuba masuk ke dalam. Namun sekali lagi pemain pertahanan veteran nombor 5 tetap menjadi duri dalam daging dalam setiap gerakan serangan yang dilakukan oleh Kota Baru. Cemerlang pemain ini. Sepakan penjuru untuk Kota Baru. Diambil oleh pemain nombor 20 Verondi, terus dikeluarkan oleh pemain veteran Adha. Kawalan kembali semula kepada Ucup yang terus melakukan hantaran ke dalam kotak penalti, namun kurang baik hantaran itu. Terlalu bola melambung tinggi dan akhirnya berjaya dikeluarkan oleh pertahanan Tumpat. Cemerlang pertahanan mengekang kemarahan Haikal. Satu hantaran terus mencari pemain nombor 9 penyerang Tumpat, namun berjaya dikekang oleh pemain pertahanan nombor 12 Kota Baru. Kalau ketika ini oleh Poknik yang telah pun naik meninggalkan posisinya di bahagian pertahanan. Mungkin perubahan strategi melihat bahagian midfield Kota Baru yang mungkin sedikit kurang efisien melakukan hantaran-hantaran, maka Poknik telah pun naik. Ya, satu skill yang dilakukan, pasingan tanpa melihat, terus cuba melakukan hantaran ke dalam kotak penalti, namun bola keluar dari kawasan permainan. Cantik pemain ini. Laju nombor 7. Dapat kembali pada pemain nombor 9. Cuba mencari Hazwan di sebelah kiri, namun bola telah pun keluar dari kawasan permainan. Kembali lontaran untuk Ucup. Terus mencari Haikal, ditolak dari belakang oleh pemain pertahanan nombor 2. Pengadil memberikan sepakan percuma. Rupanya Tumpat cuba melengahkan permainan, mengeluarkan bola itu jauh. Nampak Verondi cuba untuk mengambil kesempatan, meletakkan bola itu jauh daripada tempat yang sepatutnya. Jadi para penonton Tumpat sedikit bising dengan tindakan beliau itu. Satu hantaran terus ke dalam kotak penalti. Berjaya dihantar, dikawal semula oleh Tumpat. Hantaran terus mencari pemain penyerang nombor 9. Dikawal dengan baik oleh Poknik. Okey, satu kekasaran yang dilakukan oleh beliau ke atas pemain nombor 9. Yang mana pemain nombor 9 cuba untuk mengambil perhatian pengadil, mengatakan Poknik telah memijak kaki beliau. Pengadil telah memberikan amaran, mengatakan bahawa beliau nampak apa yang berlaku. Satu sepakan percuma untuk Tumpat. Terus ke dalam kotak penalti. Tandukan penting yang dilakukan oleh Poknik. Kita tamat separuh masa yang pertama. Dengan kedudukan semasa ketika ini,
Kota Baru 1, Tumpat 0. Tamat 40 minit masa permainan. Assalamualaikum tuan-tuan pengurus pasukan daerah. Satu permainan yang cukup baik dilakukan oleh kedua-dua pasukan dalam cubaan menyerang dan juga bertahan, yang mana dilihat Kota Baru lebih mendominasi permainan, melakukan serangan Pengurus pasukan daerah dan berjaya mendapatkan satu gol, manakala bagi Tumpat juga berjaya melakukan siri pertahanan untuk mengekang lebih banyak gol daripada Dipolosi. Pengurus daerah Jeli. Jadi rehat separuh masa yang pertama dengan kedudukan semasa ketika ini Kota Baru 1, Tumpat 1. Kemudian pengurus pasukan daerah Macang. Kita berehat seketika untuk memberikan laluan kepada para pemain. Pengurus pasukan daerah Pasir Putih. Pengurus pasukan daerah Macang. Pengurus pasukan daerah Tanah
Okey, baik. Para pemain telah pun mula kembali masuk ke dalam padang untuk meneruskan 40 minit separuh masa yang kedua. Dengan keputusan semasanya, Kota Baru mendahului Tumpat dengan jaringan Kota Baru 1, Tumpat 0. Masih ada lagi masa, masih ada lagi ruang untuk pemain-pemain Tumpat mencari satu gol, menyamakan kedudukan, memberikan tekanan kepada Kota Baru. Macang ada ambil tak lagi cenderati Macang. Ambil dah. Satu lagi daerah tak ambil ni. Pasir Putih ambil dah. Oh, Musang ambil dah kan? Kota Baru melakukan pertukaran, mengeluarkan pemain berjersey nombor 19 Muhammad Azhar dan memasukkan pemain berjersey nombor 6 Muhammad Rizwan Syukri, pemain tengah. Tiada perubahan taktikal yang dilakukan, mengeluarkan pemain tengah dan memasukkan juga pemain tengah berjersey nombor 6. Sepak mula yang akan dilakukan oleh Kota Baru. Ijat Kabil telah pun bersiap sedia. Cubaan secara solo dilakukan. Hantaran terus yang dilakukan cuba untuk mencari pemain berjersey nombor 6. Namun berjaya dipintas terlebih dahulu oleh pemain pertahanan. Mengeluarkan bola dari kawasan permainan, lontaran terus yang dilakukan oleh Kota Baru. Kawalan yang kurang baik oleh pemain nombor 6 sebentar tadi yang baru saja masuk. Kawalan baik ketika ini oleh Ijat. Pemain terus nombor 11 cuba masuk ke dalam, berjaya dikeluarkan oleh Daniel. Kawalan kembali untuk Veron. Ucup melebarkan sebelah kanan, melakukan through kepada Haikal. Haikal cuba masuk, melakukan cross ke tengah. Namun satu tandukan rendah yang dilakukan oleh Ijat terus keluar ke sebelah kiri permainan. Mungkin beliau menjangkakan Haikal akan melakukan cross yang tinggi dan beliau lebih bersiap sedia untuk melakukan tandukan. Namun dalam keadaan Haikal yang terus diasak oleh pemain pertahanan nombor 2 menyebabkan beliau hanya melakukan low cross. Satu tendangan yang akan dilakukan oleh Salmizi. Terus sekali lagi tendangan yang kurang baik yang dilakukan. Terus keluar dari kawasan permainan. Kawalan ketika ini oleh pemain jersey nombor 6 pada pemain veteran nombor 23. Satu hantaran ke depan mencari Haikal. Gagal dikawal dengan baik oleh Haikal. Kawalan kembali kepada pemain Tumpat nombor 9. Cuba melakukan gerakan solo. Namun berjaya dipintas di situ, kembali kepada pemain Kota Baru yang cuba mencari pemain nombor 3 di sebelah kiri. Kawalan ketika ini oleh Potnik kembali melancarkan gerakan, cuba mencari Ijat. Namun berjaya dikeluarkan oleh pemain jersey nombor 5 Adha cemerlang. Beliau mengemudi barisan pertahanan Tumpat daripada terus diasak oleh pemain Kota Baru. Potnik ketika ini hantaran terus mencari pemain nombor 6, laju di sebelah kiri, cuba masuk ke dalam
berhadapan dengan pemain nombor 15 Tumpat. Melebarkan kembali kepada pemain nombor 12 pertahanan, melakukan cross. Tandukan Haikal ketika ini. Cuba melakukan try. Hantaran ke tengah mencari Ijat rupanya. Sekali lagi Haikal mengawal. Tolakan kepada Ijat. Masuk ke dalam. Sekali lagi pemain veteran nombor 5 menjadi penghalang yang terakhir kepada Ijat untuk terus masuk melakukan rembatan. Namun rupanya terkena ke kaki Ijat. Bukan sepakan penjuru yang diperolehi, tetapi sepakan gol untuk Tumpat rupanya. Satu tendangan terus dilakukan. Berjaya dihalang di situ oleh Poknik. Kekasaran yang dilakukan oleh pertahanan Tumpat kepada pemain berjersey nombor 3 Kota Baru. Pengadil memberikan sepakan percuma yang akan diambil oleh Poknik Kapten. Akhirnya beliau, Kapten Poknik, telah melakukan satu sepakan awal. Pengadil belum lagi meniupkan whistle, beliau telah melakukan sepakan yang akhirnya pengadil telah memberikan kad kuning yang kedua dalam perlawanan ini. Satu kad kuning untuk pemain Tumpat dan satu lagi kad kuning kepada Kapten Kota Baru, Nick Azmi, ataupun lebih mesra dipanggil Poknik. Tendangan free kick diambil oleh pemain nombor 12. Terus ke dalam kotak penalti. Mencari Ijat. Tandukannya ke belakang. Namun Haikal yang telah berada pada kedudukan offside, yang akhirnya memberikan sepakan percuma untuk Tumpat. Membiarkan kepada Salmizi untuk mengambil tendangan tersebut. Satu tendangan terus ke bahagian tengah. Satu tolakan yang dilakukan oleh Ucup. Meletakkan tangannya di bahagian bahu penyerang nombor 9 Tumpat ini. Foul yang telah diberikan oleh pengadil. Sepakan percuma untuk Tumpat. Okay, signal bagus yang diberikan. Menandakan nombor 9 ini terus masih lagi boleh mampu meneruskan permainan. Tendangan percuma yang akan diambil oleh Hazwan. Terus ke dalam kotak penalti. Ditumbuk keluar oleh penjaga gol. Namun pemain nombor 8 cuba melakukan rembatan. Dikeluarkan cantik. Oh, hampir-hampir sahaja pemain berjersey nombor 7 Tumpat. Nazrul Naim melakukan try. Melepasi sedikit sahaja daripada tiang gol Kota Baru. Hampir-hampir memberikan gol pertama yang juga gol penyamaan untuk pasukan Tumpat. Bola telah pun keluar daripada kawasan permainan. Nampaknya pemain pertahanan nombor 12 cuba untuk melengahkan permainan. Menendang bola itu jauh dari kawasan permainan. Diberikan teguran oleh pengadil agar tidak ada tindakan untuk melakukan cubaan untuk melengahkan permainan. Sudah semestinya ini adalah satu strategi, satu taktik oleh pasukan yang telah pun mendahului.
Satu lontaran yang dilakukan oleh pemain jersey nombor 4, jersey nombor 15 tumpat. Sekali lagi lontaran. Jauh. Tolakan dari belakang yang dilakukan oleh Nazrul Naim ke atas pemain jersey nombor 12 pertahanan kiri Kota Baru. Hantaran pendek yang dilakukan. Bola ketika ini oleh Hamizan. Lebarkan kepada pemain jersey nombor 6, terus kembali semula kepada Hamizan. Berjaya mengawal bola itu. Satu cross yang dilakukan tinggi, cemerlang, tandukan oleh Ijat, berjaya dikeluarkan oleh Salmizi betul-betul di atas garisan sebentar tadi. Satu kesilapan yang juga berpunca daripada beliau, gagal menangkap kemas bola itu. Namun berjaya ditanduk oleh Izzat. Namun tandukan oleh Izzat tidak begitu kuat. Mungkin kedudukan bola itu betul-betul berada di atas garisan. Berjaya diselamatkan oleh Salmizi. Dan pemain Kota Baru cuba untuk menarik perhatian pengadil, mengatakan bola itu telah pun melepasi garisan gol. Namun pengadil mengatakan bola itu masih lagi dalam kawasan permainan. Kerana penjaga garisan, pembantu pengadil, tidak mengangkat bendera untuk memberikan gol untuk Kota Baru. Jadi peluang keemasan yang terhidang untuk Kota Baru menggandakan gol masih lagi tidak berjaya. Usaha berterusan, gerakan serangan berterusan dilakukan untuk menggandakan gol, mencari gol yang kedua untuk mengukuhkan kedudukan pasukan Kota Baru dalam perlawanan akhir ini. Manakala bagi Tumpat, mereka masih lagi berjaya mengekang kemarahan. Serangan-serangan yang dilakukan oleh Kota Baru masih lagi terus kukuh untuk bertahan dengan satu jaringan yang telah pun dibolosi di awal ataupun di separuh masa yang pertama. Hazwan terus mengeluarkan bola mencari penyerang. Namun penjaga gol terlebih dahulu keluar untuk melakukan clearance menggunakan kaki keluar dari kawasan permainan. Sekali lagi, Tumpat akan melakukan lontaran ke dalam. Kesilapan balingan yang dilakukan oleh pemain nombor 15. Poknik ketika ini terus melakukan hantaran mencari penyerang. Tandukan oleh Daniel ke belakang, namun dikawal ketika oleh Haikal. Cantik kawalan oleh beliau. Mencari Ijat. Kembali kepada Haikal, namun terlebih dahulu dipintas oleh Daniel. Mengeluarkan bola dari kawasan permainan. Balingan lontaran ke dalam yang akan dilakukan oleh Ucup, pemain jersey nombor 16. Comel kasih kapten warna pink. Balingan ke dalam oleh Ucup, mencari Haikal, namun ditolak dari belakang oleh Daniel. Namun pengadil memberikan advantage, meneruskan permainan. Poknik ketika ini melakukan satu try mengenai kepala pemain nombor 5 Adha, yang ketika ini telah pembaring. Baik, satu through yang dilakukan mencari pemain penyerang nombor 14.
namun terlebih dahulu berjaya dikeluarkan oleh pemain berjersey nombor 7 Kota Baru. Tendangan yang dilakukan oleh Potnik mengenai kepala Adha nombor 5 Tumpat, yang kemudiannya terus terbaring di atas padang. Mungkin pening lah, saya rasa pening. Okey, baik. Pengadil meneruskan permainan. Lontaran ke dalam untuk Tumpat di sebelah kanan. Kedudukan semasa masih lagi Kota Baru 1, Tumpat 0. Banyak Kota Baru melakukan 2 pertukaran, memasukkan pemain berjersey nombor 4 Syawal di bahagian pertahanan dan juga pemain berjersey nombor 38 yang bermain di bahagian midfield. Clearance dilakukan dan tandukan penting yang dilakukan oleh Syawal. Dapat kepada pemain 36, terus mencari ijat. Terlalu jauh. Dapat terus kepada Salmizi. Tendangan jauh dilakukan oleh beliau, namun dikeluarkan dengan baik oleh Kapten Potnik. Kawalan ketika ini oleh pemain jersey nombor 6. Lebarkan kepada Ijat. Terus masuk. Lebar kepada 38. Kembali kepada Ijat. Pemain, satu halangan penting. Halangan yang baik dilakukan oleh Salmizi. Bola tendangan akhir oleh penyerang nombor 3 berjaya ditahan dengan kaki. Cemerlang, cukup cemerlang Salmizi. Di peringkat separuh akhir juga beliau cemerlang untuk menggagalkan satu sepakan penalti. Dan di peringkat perlawanan akhir ini juga cemerlang untuk menggagalkan beberapa serangan yang mungkin boleh dikatakan 90% gol lah. Sepakan percuma, sepakan penjuru untuk Kota Baru. Potnik, pemain jersey nombor 6, masuk ke dalam. Sekali lagi, masuk. Terus. Satu lorongan mudah ke bahagian tengah. Dan akhirnya disudahkan oleh pemain berjersey nombor 38. Pemain yang baru masuk beberapa minit sahaja, iaitu Muhammad Ikhwan Abdullah. Kedudukan ketika ini, Kota Baru telah pun berjaya menggandakan gol dengan kedudukan semasanya Kota Baru 2, Tumpat 0. Satu jaringan yang dilakukan oleh Ikhwan Abdullah. Jaringan gerakan yang hampir sama untuk jaringan pertama Kota Baru di separuh masa yang pertama. Satu tolakan yang dilakukan oleh pemain jersey nombor 3. Satu cubaan yang dilakukan oleh pemain jersey nombor 8 Tumpat. Terus
Ditangkap kemas oleh penjaga gol Safwan. Tendangan tinggi yang dilakukan oleh beliau. Kawalan ketika ini Hazwan terus membuat hantaran ke bahagian depan. Dipintas di situ oleh pemain jersey nombor 7, namun sedikit kekerasan. Pengadil telah memberikan sepakan percuma kepada Tumpat di atas kekerasan yang dilakukan oleh Rosdi, pemain berjersey nombor 7 Kota Baru. Razi, maafkan saya. Tendangan percuma yang akan diambil oleh pemain jersey nombor 7. Nazul Naim. Kaki kiri terus mencari. Oh, sedikit tersasar di sebelah kanan. Hampir-hampir memberikan gol untuk Kota Baru, untuk Tumpat, maafkan. Akhirnya 20 minit separuh masa kedua telah pun berlangsung dan ketika ini pengadil memberikan water break. Ini bermakna tinggal lagi 20 minit perjuangan 22 pemain di atas padang untuk mencari gol, untuk berjuang mencipta kejayaan memburu gelaran Johan bagi bola sepak Piala Ketua Polis Kelantan 2023. Baik, pengadil telah kembali memanggil kedua-dua pemain. Pengadil telah kembali memanggil kesemua pemain masuk ke dalam padang untuk meneruskan 20 minit lagi baki permainan di separuh masa yang kedua ini dengan kedudukan semasa Kota Baru 2, Tumpat 0. Tinggal lagi 20 minit untuk Tumpat mencari 2 gol bagi menyamakan kedudukan, manakala 20 minit sahaja lagi untuk pemain Kota Baru mempertahankan kedudukan bagi memastikan mereka mempertahankan kejuaraan yang telah pun dimiliki pada tahun lalu 2022 untuk memastikan Piala Pusingan Bola Sepak Ketua Polis Kelantan terus kekal di bumi Kota Baru. Sepakan rendah pada Ucup di sebelah kanan. Kembali semula kepada Haikal. Syawal. Saya difahamkan Syawal, pemain jersey nombor 4 ini mengalami kecederaan semasa bermain di peringkat kumpulan di atas faktor padang. Haikal Ijat ketika ini masuk dalam, lakukan cross ke sebelah kiri kepada pemain nombor 6, melebarkan ke sebelah kiri. Defend nombor 12 melakukan cross, dikeluarkan oleh pemain berjersey nombor 2. Satu tandukan penting bagi menghalang Ijat untuk melakukan tahanan dan seterusnya melakukan gerakan ke gol Tumpat. Sepakan penjuru untuk Kota Baru yang akan diambil oleh Kapten Potnik.
Satu tendangan terus ke dalam kotak penalti dikeluarkan oleh striker nombor 9 Ijat ketika ini. Melebarkan ke sebelah kiri kepada pemain nombor 12, cuba melakukan try namun terkeluar dari kawasan permainan. Satu cubaan cantik, cubaan yang baik, namun bola itu hanya melintasi gol Tumpat sahaja. Kawalan ketika ini oleh pemain jersey nombor 2. Cuba memanggil rakan, gagal mencari Nasrul Naim nombor 7 yang gagal mengawal kemas, mengawal dengan baik bola hantaran dari pemain pertahanan nombor 2. Dibalingan ke dalam untuk Ucup mencari Ijat, membuat satu turning, melebarkan permainan ke sebelah kiri, cuba mencari pemain sayap kiri nombor 6, namun satu tahanan yang baik yang dilakukan oleh pemain pertahanan. Kawalan ketika ini dapat kepada Hazwan. Dan sekali lagi Kota Baru mencuba mengatur serangan dari sebelah kiri. Masuk pemain berjersey nombor 12, melakukan cross rendah, cuba mencari Ijat dan juga Ikwan di dalam kotak penalti, namun dikeluarkan oleh pemain pertahanan. Sekali lagi ketika ini nombor 9 cuba melakukan gerakan, namun dihalang di situ. Satu body yang dilakukan oleh pemain pertahanan Kota Baru memberikan sepakan percuma untuk Tumpat. Seorang pemain pertahanan Tumpat mengalami kecederaan, jadi pengadil memberhentikan seketika permainan untuk memberikan ruang kepada pemain yang mengalami kecederaan untuk mendapatkan rawatan. Okey, baik. Pengadil telah pun meneruskan permainan. Sepakan percuma untuk Tumpat. Diambil oleh pemain nombor 15. Terus cuba mencari Hazwan. Dikeluarkan oleh pemain nombor 12. Hamizan. Terus pada Poknik melakukan through. Kawalan ketika ini oleh Ijat di bahagian tengah, sekali lagi membuat hantaran ke depan, cuba mencari penyerang nombor 3, namun terlebih dahulu dipintas oleh Hazwan. Satu hantaran terus ke depan, namun kawalan baik dilakukan oleh Hamizan. Ketika ini kapten mengawal bola, lebarkan kepada Ikwan. Terus satu hantaran through yang dilakukan mencari Ijat, yang sebenarnya terlepas daripada kedudukan offside. Baik, satu pressure yang dilakukan oleh Ikwan. Gol kedua jaringan Ikwan, gol mudah yang dilakukan oleh beliau. Hantaran dari sebelah kiri, rendah terus sampai kepada beliau yang mudah untuk melakukan satu tolakan untuk gol kedua Kota Baru. Dikeluarkan oleh pemain nombor 16 Tumpat, memberikan lontaran ke dalam. Tumpat melakukan satu pertukaran, mengeluarkan pemain berjersey nombor 19 dan memasukkan pemain jersey nombor 5. Masukkan pemain jersey nombor
lepasan. Satu through yang dilakukan mencari Hazwan, berjaya dipintas di situ oleh Hamizan. Lontaran ke dalam untuk Tumpat. Mencari Hazwan. Baik pertahanan yang dilakukan oleh Hamizan. Melebarkan ke sebelah kanan permainan Ikhwan. Gagal mengawal baik. Oleh ketika ini oleh pemain jersey nombor 7 Naim. Ke satu try yang dilakukan. Terus ke depan penjaga gol. Yang cuba untuk melengahkan permainan. Tendangan terus ke hadapan, gagal disambut oleh Ikhwan. Memberikan lontaran ke dalam untuk Tumpat. Satu balingan mencari Naim. Baik pertahanan yang dilakukan oleh Ucup. Pressure yang betul-betul rapat bagi mengekang kemarahan Naim yang lincah di sebelah kiri. Terus kawalan oleh Ijat ketika ini. Laju. Terus marah. Dikejar oleh pemain nombor 15. Masuk ke dalam Ijat. Satu low cross. Try yang dilakukan. Penjaga gol silap menjangkakan. Yang mungkin beranggapan Ijat akan melakukan cross ke bahagian tengah. Mencari rakan di bahagian tengah. Namun Ijat lebih bijak menggunakan ruang dan peluang untuk melakukan terus try. Memberikan gol yang ke-3 untuk Kota Baru. Gerakan solo yang dilakukan oleh beliau dari kawasan tengah permainan. Menolak jauh dan kemudiannya berjaya melepasi pertahanan nombor 15 Tumpat. Masuk ke dalam kotak penalti dan kemudiannya terus melakukan try di ruang yang cukup sempit. Namun tetap berjaya meletakkan bola ke dalam jaring dan memberikan gol yang ke-3 untuk Kota Baru. Satu pertukaran yang akan dilakukan oleh Kota Baru, mengeluarkan pemain jersey nombor 12 dan akan memasukkan pemain jersey nombor 2. Dan juga mengeluarkan pemain berjersey nombor 12 dan memasukkan pemain berjersey nombor 10. Maafkan, Tumpat mengeluarkan pemain jersey nombor 12 dan memasukkan pemain berjersey nombor 10. Perubahan strategi yang dilakukan oleh Tumpat dan juga Kota Baru. Kawalan ketika ini oleh Tumpat melebarkan ke sebelah kiri permainan, melakukan hantaran kepada Naim nombor 7, berjaya lepas. Memberikan kepada nombor 18, namun berjaya dikekang di situ oleh pemain nombor 23. Kawalan ketika ini oleh Poknik, terus mencari Ijat. Melakukan satu through kepada Ikhwan. Cuba masuk, namun tidak berjaya. Dikekang di situ oleh Daniel. Kembali semula kawalan untuk Tumpat. Cuba masuk dari sebelah kiri melalui Naim. Cantik pemain. Dihalang di situ oleh pemain pertahanan. Kawalan semula oleh Poknik.
yang cuba mencari Ikwan di sebelah kanan. Dapat. Satu cross yang dilakukan tinggi, namun tidak berjaya disambut oleh pemain berjersey nombor 6 di sebelah kiri. Dikawal semula oleh pemain Tumpat. Cantik kawalan ketika ini. Satu tackle yang dilakukan dari belakang, namun bersih. Pengadil meneruskan permainan, tidak memberikan sepakan percuma walaupun cuba dituntut oleh pemain Tumpat. Lontaran ke dalam. Mencari penyerang nombor 9, laju pemain ini. Namun kawalan kembali semula kepada Kota Baru. Memberikan kepada Poknik. Tidak berjaya. Melebarkan permainan ke sebelah kiri. Satu tackle penting yang dilakukan oleh pemain jersey nombor 2. Syawal menghantar terus kepada pemain nombor 6 dan disambut oleh pemain nombor 3 ketika ini. Kembali semula kepada kapten. Cantik permainan di bahagian tengah. Hantar terus mencari Ijat lepas daripada offside. Namun penjaga gol Salmizi terlebih dahulu lebih pantas untuk mengeluarkan bola itu. Menghantar terus ke bahagian hadapan. Satu clearance yang dilakukan. To try dari pemain jersey nombor 8. Cuba untuk menggugat kedudukan penjaga gol. Namun bola tinggi melepasi palang gol. Saya rasa permainan mungkin tinggal lagi 10 minit sahaja ataupun mungkin 5 minit sahaja lagi. Masih ada lagi masa untuk Tumpat mencari gol penyamaan. Satu misi yang sukar tetapi tidaklah mustahil. Satu 1-2 yang dilakukan antara Ikwan dan juga Ijat. Terus, namun halangan yang dilakukan oleh Daniel sebentar tadi menyekat kemarahan Ikwan dari terus masuk ke dalam kotak penalti, memberikan sepakan percuma untuk Kota Baru yang akan diambil oleh Poknik. Kedudukan selesa Kota Baru ketika ini dengan mendahului 3 jaringan. Satu tendangan yang akan lakukan Poknik terus ke dalam kotak penalti. Offside. Ikwan yang berada di sebelah kiri telah pun terlebih dahulu offside. Satu tendangan terus ke bahagian tengah. Dapat kepada nombor 9. Tendangan ke sebelah kiri mencari Naim. Challenge yang dilakukan. Cantik kawalan yang dilakukan. Tackle lewat daripada Naim. Oh, apa sudah jadi? Satu tackle lewat yang dilakukan oleh pemain berjersey nombor 2 Kota Baru, Hanis, ke atas pemain Ikwan, ke atas Naim, nombor 7 Tumpat. Saya rasa beliau telah pun memijak kaki Naim, saya rasa. Yang akhirnya pengadil telah memberikan kad merah kepada Hanis. Pemain yang baru saja masuk, saya rasa lebih kurang 10 minit. Cemerlang di posisinya di pertahanan sebelah kanan. Namun kesilapan yang dilakukan oleh beliau menyebabkan beliau telah pun dilayangkan kad merah. 10 pemain untuk Kota Baru. Satu hantaran terus. Cantik. Ke dalam kotak penalti. Cuba disambut oleh pemain nombor 9. Adam Daniel.
namun cemerlang penjaga gol menghalang sepakan penalti itu. Nampaknya ketika ini Kota Baru hanya bermain dengan 10 pemain. Pemain pertahanan sebelah kanan Hanis telah pun dilayangkan kad merah kerana kekasaran yang dilakukan ke atas pemain berjersey nombor 7 Ikwan. Pengadil sekali lagi memberikan kad kuning kepada pemain berjersey nombor 12 Kota Baru, Hamizan. Mungkin beliau cuba untuk melengahkan permainan, jadi pengadil telah pun memberikan kad kuning kepada beliau. Satu hantaran pendek mencari Razi. Terus kepada pemain veteran nombor 24. Hantaran kepada Ikwan, cantik. Mencari Ijat. Cantik kawalan lepas daripada offside. Namun Ijat gagal mengawal dengan kemas. Nampaknya Ijat cuba untuk melengahkan permainan. Mendapat teguran daripada pengadil. Tumpat telah Kota Baru telah melakukan satu lagi pertukaran, mengeluarkan pertahanan kiri Hamizan berjersey nombor 12 dan memasukkan pemain berjersey nombor 5 Rosmaini Rosli. Jadi tidak ada pertukaran taktikal, mengeluarkan seorang pemain pertahanan dan kembali memasukkan Rosmaini yang juga pemain pertahanan. Satu cross ke dalam kotak penalti yang dilakukan oleh pemain tumpat sebentar tadi. Dikeluarkan dengan baik oleh pertahanan nombor 6. Kawalan ketika ini oleh Hazwan. Terus menghantar ke dalam kotak penalti. Sekali lagi. Cubaan terus lagi. Masih lagi dalam kawasan permainan tumpat, dikeluarkan oleh pertahanan nombor 6. Mencari Ikwan di sebelah kiri. (24) mengawal. Ditolak dari belakang, namun pengadil meneruskan permainan. Adam, try. Tidak menepati sasaran, terus keluar dari kawasan permainan. Nampaknya tumpat telah pun kesuntukan masa untuk mencari 3 gol bagi menyamakan kedudukan. Kota Baru pula selesa ketika ini dengan jurang gol yang begitu banyak, 3 gol. Walaupun ianya bukanlah satu misi yang mustahil untuk mencari 3 gol dalam tempoh baki minit permainan yang tinggal, namun ianya agak sedikit sukar. Kecederaan oleh pemain nombor 4 Syawal yang mengalami kecederaan terselur kaki sebenarnya, namun beliau cepat recovery. Cedera di peringkat kumpulan, tidak bermain untuk di peringkat suku akhir dan juga separuh akhir. Namun beliau kembali untuk membantu pasukan Kota Baru bermain di perlawanan akhir ini. Satu kesilapan hantaran yang dilakukan oleh pemain Kota Baru dapat pula kepada pemain jersey nombor 10 cuba masuk. Namun penjaga gol Safwan lebih cemerlang untuk keluar mendapatkan bola. Tendangan yang dilakukan kurang baik, namun masih lagi dalam kawalan Kota Baru. Terus clearance yang dilakukan oleh Syawal. Lontaran ke dalam untuk tumpat ketika ini. Dipintas di situ oleh pemain jersey nombor 5. Oleh Ikwan. Advantage. Terus tendangan yang dilakukan mencari Ijat, tetapi terlalu jauh.
Kawalan kembali semula kepada Tumpat dalam usaha mereka untuk mencari 3 gol dalam baki permainan yang ada. Hantaran terus ke depan. Kawalan cantik ketika ini oleh pemain jersey nombor 16. Terus kepada nombor 10. Namun dikeluarkan oleh Syawal untuk meredakan momentum serangan oleh Tumpat yang semakin terdesak untuk mencari 3 gol. Balik lontaran ke dalam ketika ini. Masuk nombor 10. Berjaya dipintas oleh Potnik. Terus menghantar kepada Ijat daripada tengah permainan. Secara solo nombor 95 membantu. Ijat sekali lagi melebarkan kepada Ikwan. 1-2 kepada Ijat. Baik. Salmizi terlebih dahulu lebih pantas untuk mendapatkan bola itu. Tendangan terus mencari Naim. Namun kawalan yang kurang baik oleh Naim. Okey, nampaknya pengadil terpaksa memberhentikan seketika permainan kerana penjaga gol Safwan Kota Baru mengalami sedikit kecederaan yang memerlukan rawatan. Nampaknya Kota Baru akan melakukan satu lagi pertukaran. Mengeluarkan pemain penyerang utamanya berjersey nombor 11 Muhammad Izzat Kamil. Memasukkan pemain berjersey nombor 14 Muhammad Izzat Abdullah. Seorang pemain penyerang, Izzat menggantikan Izzat. Izzat Kamil dikeluarkan, memasukkan Izzat Abdullah. Tidak ada pertukaran taktikal yang dilakukan. Pengadil telah pun memberikan signal 3 minit masa tambahan. 3 minit sahaja lagi peluang untuk Kota Baru Tumpat mencari gol penyamaan. Satu lagi pertukaran dilakukan oleh Tumpat. Penjaga gol utamanya Salmizi dikeluarkan dan memasukkan penjaga gol simpanan mungkin ini adalah satu strategi oleh Salmizi untuk memberikan ruang kepada penjaga gol simpanan berjersey nombor 22 untuk bermain di perlawanan akhir ini. Dan mungkin juga Salmizi mengalami kecederaan. Di peringkat separuh akhir lagi beliau telah beberapa kali mendapatkan rawatan. Mengalami kecederaan di bahagian paha. Kawalan ketika lepas ni membuat hantaran terus. Cuba mencari Ikwan di sebelah kiri. Mempantas ditangkap terlebih dahulu oleh penjaga gol yang membuat balingan terus kepada pemain jersey nombor 10. Berjaya dipintas di situ oleh Rosmaini. Mengeluarkan bola dari kawasan permainan. Lontaran ke dalam untuk Tumpat. Mencari Adam di sebelah kanan. Sekali lagi lontaran ke dalam untuk Tumpat. Kali ini mencari pemain berjersey nombor 8. Satu tackle lewat yang dilakukan, namun pengadil memberikan advantage. Meneruskan permainan. Izzat ketika ini marah. Izzat dengan kaki kirinya. Tidak berjaya untuk menewaskan penjaga gol
yang baru sahaja dimasukkan. Cubaan kaki kanannya lemah, gagal untuk memberikan gol yang keempat untuk pasukan Kota Baru. Akhirnya lontaran ke dalam untuk Kota Baru. Tiga minit saja lagi untuk pengadil meniup whistle penamat. Satu gerakan yang dilakukan oleh Izzat dan kekekangan yang dilakukan oleh pemain pertahanan sebentar tadi. Tendangan percuma untuk Kota Baru yang akan diambil oleh Izzat, nombor 14. Satu cubaan terus yang akan dilakukan. Cantik kemas tangkapan yang dilakukan oleh penjaga gol tumpat. Akhirnya pengadil telah pun meniupkan whistle menandakan permainan 90 minit telah pun ditamatkan. Kota Baru berjaya menewaskan Tumpat dengan jari. Dengan ini mengesahkan Kota Baru berjaya mempertahankan kejuaraan yang dimiliki pada tahun lalu. Mereka berjaya untuk mempertahankan Piala Ketua Polis Kelantan 2023 di bumi Bacok. Di bumi, maafkan saya. Tiba-tiba terkeluar Bacok. Di bumi Kota Baru. Dengan 3 gol yang dijaringkan oleh Izzat, Haikal dan juga Ikwan. Tahniah Kota Baru yang telah pun berjaya mempertahankan kejuaraan untuk edisi kejohanan tahun ini. Tahniah juga Tumpat yang telah memberikan satu saingan yang sengit kepada Kota Baru. Akhirnya Kota Baru telah berjaya menewaskan pasukan Tumpat dan menang dalam perlawanan akhir dengan jaringan 3-0. Demikianlah tadi perlawanan akhir di antara Kota Baru dan juga Tumpat yang menyaksikan Kota Baru telah berjaya menewaskan pasukan Tumpat dengan keputusan rasmi 3-0 jaringan Haikal Mamat, Ikhwan Abdullah dan juga Izzat Kamil.
Sekian daripada saya. Secara langsung perlawanan akhir di antara Kota Baru dan juga Tumpat yang berkesudahan. Kota Baru berjaya menewaskan Tumpat 3-0 dari Padang A MRSM Kuala Krai, Kelantan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam siaran langsung untuk acara sukan yang lain dari bumi Kuala Krai, Kelantan. Mengucapkan tahniah kepada Kota Baru di atas kejayaan merangkul kejuaraan kejuaraan bola sepak Piala Ketua Polis Kelantan 2023. Sekian, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sukan untuk semua. Terima kasih.